Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak Pak Mawar? Alhamdulillah kerana pada hari ini kita dapat meneruskan lagi sesi PDPC kita iaitu bagi subjek sejarah. Jom kita lihat apa yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, seperti biasa sebelum kita belajar kita baca dulu doa, doa sebelum belajar. Kemudian kita baca lagi ingat kembali polisi tinggal laku atau sekolah itu SPC dan tidak lupa juga kepada pentaksiran bilik belajar. Sebagaimana yang kita sedia maklum, setiap kali kita belajar kita akan membuat pentaksiran, iaitu di mana cikgu akan uji kamu melalui soalan-soalan yang akan kamu buat bagi mengetahui kefahaman kamu tajuk yang kita belajar pada hari ini. Okey, apakah gambar yang saya tunjuk dalam slide ini? Okey, tentu ada yang menjawab gambar rumah. Okey, apa kaitan rumah dengan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, rumah adalah merupakan tempat tinggal kita. Semua orang ada tempat tinggal, semua orang ada tempat untuk berteduh. Okey, tidak kiralah rumah tu rumah kayu ke, rumah batu ke, rumah banglo ke, rumah semidi ke, dan apa, yang penting kita ada tempat untuk tinggal. Okey, jadi kita cukup alhamdulillah kerana ibu bapa kita menyediakan tempat tinggal untuk kita. Okey, jadi tajuk kita pada hari ini adalah kita nak tahu mengenai sejarah tempat tinggal. Okey, di mana objektif pengajaran kita pada hari ini adalah semua murid dapat mengetahui dan memahami sejarah tempat tinggal. Dari segi kriteria kejayaan, saya dapat yang pertama menyatakan alamat tempat tinggal saya. Okey, yang kedua menerangkan keadaan persekitaran tempat tinggal. Dengan kamulah. Yang ketiga menyatakan kemudahan di tempat tinggal saya. Okey, itulah antara objektif untuk kita belajar pada hari ini, dan juga di akhir sesi PDPI ini kamu dapat yang pertama menyatakan alamat lengkap rumah kamu. Okey, yang kedua menerangkan keadaan persekitaran tempat tinggal kamu. Yang ketiga, apakah kemudahan yang terdapat di tempat tinggal kamu. Okey, jadi kita pergi pada SCR tu, iaitu menyatakan alamat tempat tinggal saya. Okey, di sini saya bagi contoh lah. Inilah gambar suasana di bandar ataupun di sesebuah negeri, di mana kalau kita lihat daripada segi atas ni pelbagai jenis ataupun keadaan tempat tinggal ataupun tempat berniaga ke dan sebagainya lah. Tapi semua tempat ni dia mesti ada alamat. Okey, contoh di sini saya bagi satu contoh, ada dua contoh alamat. Warna kuning ni contoh dia nombor 1234 Jalan Kasturi, Taman Indrapura 2410 Kuantan. Okey, contoh tu contoh je ya. Yang kedua saya bagi alamat lot 4567 Kampung Tetian Berayun 2410 Kijal Kemaman Terengganu. Okey, ni contoh. Sekiranya kamu boleh menyatakan alamat tempat tinggal kamu, maka SC kita akan tercapai. Okey, faham? Jadi saya harap bolehlah nanti tulis dalam buku tulis masing-masing bagaimana alamat yang lengkap mengenai tempat tinggal kamu. Baik, kita telah selesai essay yang pertama, iaitu menyatakan alamat lengkap tempat tinggal kita. Kita lihat pula essay yang kedua, di mana kita kena menerangkan atau menjelaskan atau menyatakan kawasan persekitaran tempat tinggal kita, iaitu bentuk muka bumi tempat tinggal kita. Kalau kita lihat sekarang dalam gambar yang saya tunjukkan di sini adalah kawasan pantai, sungai, bandar dan kampung. Contoh Jadi kita lihat tempat kita ni adalah kawasan berdekatan dengan pantai. Dengan pantai, di sini juga ada, kita juga ada kampung, kampung, dan juga kita berdekatan dengan bandar Kijal, bandar Kemaman, dan mungkin kita jauh sikit daripada penempatan kawasan sungai. Jadi inilah merupakan keadaan bentuk muka bumi. Muka bumi pantai, berbukit-bukit, berbukit bukau dan sebagainya lah. Jadi kita lihat pula seterusnya. Ini masih lagi essay yang kedua. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kawasan tempat tinggal kamu boleh tengok rujuk buku teks muka surat 48 dan 49. Adakah sama dengan tempat tinggal kamu sekarang? Di sini saya bagi contoh keadaan persekitaran tempat tinggal di mana kita merupakan kampung nelayan berdekatan dengan kawasan pantai. Terdapat juga bukit bukau di mana di kampung kita ni terdapat industri kecil.
Jadi kerja ni maksudnya orang ada berniaga kan, berniaga kuih, berniaga air dan sebagainya lah. Dan di kawasan kita juga, kawasan mungkin kawasan tanah pamah sebab ada orang berkebun. Okey, sama ada di kebun tepi rumah ke, kebun di luas ke, kat Bukit Kemuning ke, maknanya adalah kawasan untuk kita berkebun. Dan yang penting sekali, kawasan kita adalah kawasan jual lemah ni merupakan satu tempat yang terkenal. Kijal memang terkenal dengan kawasan jual lemah. Jadi kawasan kita ni merupakan juga salah satu tempat menjadi tumpuan lah. Kalau orang nak balik ke Kelantan ke, nak balik ke Kuantan ke, mereka akan berhenti di Kijal untuk beli lemang. Itu merupakan salah satu tarikan yang terdapat di Kijal. Okey. Jadi sekiranya kamu dapat menyatakan keadaan persekitaran tempat tinggal kamu, maka SC2 kita telah tercapai, iaitu menceritakan atau menerangkan kawasan atau persekitaran tempat tinggal kita. Okey, kita tengok pula SC yang kedua, iaitu yang ketiga, iaitu kemudahan awam yang terdapat di tempat tinggal saya, pada kamu lah yang di Kijal ni. Itu yang pertama, kalau kita lihat di sini, kita ada klinik kesihatan Kijal, Balai Polis Kijal, perpustakaan desa, masjid, sekolah, balai raya dan sebagainya. Perpustakaan ni bukan di Kampung Darat Kijal je, ada banyak tempat lagi. Jadi saya bagi contoh, ada 2 gambar ni. Kawasan kita ni banyak kampung, jadi dia banyak jugalah perpustakaan desa yang selalu datang ke sekolah kita. Jadi kemudahan-kemudahan yang disediakan ni adalah untuk kegunaan orang ramai, kegunaan individu. Jadi kita mesti cakna, mesti menjaga kemudahan-kemudahan yang disediakan ini. Kecuali mungkin di Balai Polis lah, mungkin kita tak berani nak pergilah, nak jaga kebersihan dan sebagainya. Tapi bila ada Balai Polis, bila ada anggota polis meronda kawasan kita, ini bermakna mereka menjalankan tugas. Apa kegunaan masjid? Apa tujuan adakan klinik, perpustakaan desa, sekolah utamanya. Jadi semua kemudahan yang disediakan ini adalah untuk kegunaan kita, untuk mencari ilmu, untuk mendapat kemudahan yang disediakan. Jadi kalau kali ini kita pergi buat rawatan dan sebagainya. Selain pada itu, mungkin tempat kita ada taman permainan, ada kemudahan untuk mencari, mengakses internet, Kita kemudahan yang disediakan di tempat kamu sekarang ni. Contoh, saya bagi contoh ni. Mungkin banyak lagi. Kamu boleh cari lepas ni, di mana lagi kemudahan yang disediakan di tempat kamu. Jadi sekiranya kamu boleh menyatakan kemudahan awam di tempat kamu, boleh menerangkan bagaimana nak jaga kemudahan awam yang diberi ni, saya rasa SC kita akan tercapai lah. Di mana kamu dapat menyatakan, menerangkan kemudahan-kemudahan awam yang terdapat di kampung kamu. Baik, yang akhirnya, biasalah seperti biasa, bila kita belajar, kita berakhir dengan tugasan lah. Di mana tugasan ni sangat penting, di mana cikgu akan menilai kamu untuk melihat kefahaman kamu untuk diberi TP, tahap penguasaan. Jadi aktiviti pada hari ini ialah, yang pertama, tulis keadaan persekitaran tempat tinggal kamu dalam buku tulis sejarah. Tadilah apa yang ada di sekitar kawasan kamu. Ada pantai ada orang jual lemang dan sebagainya lah. Yang kedua, senaraikan kemudahan awam di tempat tinggal kamu dalam bentuk peta pemikiran yang sesuai. Peta apa yang sesuai? Kalau kamu belajar peta bulatan ke, peta bui ke, peta minda ke, tak kisah, janji kamu buat dalam bentuk peta pemikiran. Semuanya tu dalam buku tulis. Yang ketiga, bila dah siap dalam 2 aktiviti dalam buku tulis, kamu boleh buat latihan pengukuhan dalam buku kerja sejarah muka surat 24 dan 25. Buku sejarah yang saya bekalkan tu muka surat 24 dan 25. Boleh bincanglah dengan tolong dengan ibu bapa kamu, dengan adik-adik kamu, dengan abang ke kakak ke, untuk menyelesaikan tugasan kamu. Jadi saya harap sesi PDP kali ini murid 4 Mama ramailah melibatkan diri berbanding pada sebelum ini. Tapi jangan lupalah isi link kehadiran untuk
Sebagai bukti kamu hadir kelas PDPI ini. Nak buat latihan lambat lagi, nak buat kerja lambat lagi tak apa. Tapi yang penting isi dulu kehadiran. Okay. Mungkin lepas ni kamu akan belajar benda lain lagi. Okay. Jadi tahniahlah daripada saya kerana kamu dapat belajar dengan baik pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.